Yo guys and welcome to my video. Kita semua tahu kalau nak beli phone gaming je akan aim untuk pergi dekat ROG Phone 6 Pro baru launch tahun ni kan, dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan RAM yang tinggi kan. Tapi harga dia tinggi juga kalau ikutkan, sebab dia boleh secah sampai RM4,000. Tapi kalau aku cakap ada yang hampir sama juga and even lagi mahal daripada ROG Phone 6 kalau kau nak tahu untuk gaming phone. That is benda ni. This is a Red Magic 7S Pro dengan specs yang boleh kata boleh top sama dengan ROG Phone 6 Pro. Contohnya dekat sini dia boleh sampai 18GB RAM, dia boleh pergi sampai 512GB storage. Lepas tu dia ada gaming feature juga. Dan dia juga ada trigger dekat sini sama macam ROG Phone 6 Pro. Apa yang membuatkan telefon ni mahal sebenarnya? Okay, untuk first thing first, mestilah kita tengok dekat dia punya looks dekat sini. Bagi aku memang sukalah dengan apa yang Nubia Red Magic 7S Pro ni tawarkan, sebab dia boleh bagi vibe macam kalau korang kenal Nothing Phone. Dia menampakkan telefon ni macam ada transparent back, tapi sebenarnya tak. Sebenarnya dia just tulisan je, sama juga macam Nothing Phone. Cumanya dekat sini dia tak tunjuk betul-betul lah. Korang boleh nampak Snapdragon 8 Plus Gen 1, dia pakai ICE 100. Betul, kipas dekat sini korang boleh nampak, cuma dia punya piping je korang tak nampak. Yang tu kita cakap later. Dia punya model dan juga dia punya hypercharge untuk charge telefon ni. All in all, aku boleh kata telefon ni memang menampakkan dia adalah sebuah telefon gaming. Termasuklah speaker, korang punya headphone jack kan, semua benda ada karakteristik untuk sebuah telefon gaming. Tapi ada benda juga yang aku rasa korang patut tahu. Walaupun korang nampak telefon ni sebenarnya a bit besar kan, ada tujuan sebenarnya dia buat telefon ni agak besar daripada biasa. First thing first, mestilah untuk orang yang main game akan perlukan dia punya screen lagi besar daripada biasa. Dekat sini 6.8 inci dengan 120Hz, and dia punya touch sampling rate pula adalah 960Hz. So memang a good go untuk buat pergi mana-mana tempat and main game at the same time. Korang perasan tak apa yang hilang, apa yang tak ada dekat dia punya screen? Kalau korang tengok betul-betul dekat bahagian atas telefon ni, dia actually tak ada kamera depan tau. So kamera depan dia adalah UDC, Under Display Camera. Dia pakai sensor 16MP. So dekat mana kamera tu sebenarnya? Dekat atas sekali. Kalau korang tengok dengan mata kasar, korang tak akan nampak. Basically korang tak akan nampak. Korang pernah tengok tak Samsung Galaxy Fold 3 kalau tak silap, dia ada under the display camera juga. Cumanya yang tu kita tak berapa nak prefer kan. So dekat sini dia better ke daripada yang tu? Okay, sebenarnya kalau aku jujur dekat korang, memang tak nampak nice sangat and tak nampak cantik sangat. Even kita dah pergi through dia punya post processing, dia punya sharpness, dia akan auto sharpkan kau punya gambar tu, tak nampak as detail macam normal camera lah kan. Benda ni juga menampakkan yang Red Magic ni memang fokuskan untuk main game. Kita memang tak nak, walaupun besar mana pun kita punya notch ataupun kamera punya notch tu, kita kalau boleh nak get rid of it. And kalau boleh juga kita tak nak bezel dekat tepi tu tebal sangat, macam yang ada dekat ROG Phone 6 Pro tu. Okay Fazli, jujur lah, dia punya kamera depan ni okay ke tak? Bagi aku sendiri, aku akan kata tak. Sebab kalau aku tak kat selfie kan, I will not post this on social media. Instastories je, tapi untuk post dekat social media tak. Sebab gambar dia nampak terlalu pecah, terlalu macam pixelated kadang-kadang, and terlalu heavy edit kan. So make sense lah, macam dia nak betulkan gambar tu untuk nampakkan lagi tajam, and it looks way messier than aku nak. Macam aku cakap juga, yang buatkan telefon ni adalah sebuah hardcore gaming adalah dia punya air trigger dekat atas ni. Basically dia hampir sama je macam Asus ROG Phone 6 Pro, dan yang ni lebih kepada dia highlight kan. Kalau dekat ROG tu dia macam sembunyikan kan. So dekat sini aku suka je, and untuk dia punya hertz dekat sini adalah 560 kalau tak silap, and it's quite fast. Aku pun memang prefer kalau buat macam ni, instead of sembunyikan lepas tu kita kena tekan kuat-kuat tu. ROG 6 pun ada juga kalau ikutkan, cumanya yang ni rasa macam setup yang lagi nice lah. Lagipun bila kau tengok aku punya jari ni, bila tekan je butang ni ataupun capacitive touch ni, dia nampak betul-betul rest dekat kita punya hujung jari, so that kita tak tersalah tekan contohnya. Macam dekat gaming phone yang lain juga, dia ada gaming mode dia sendiri dekat sini. So korang boleh tengok sama ada nak terima notification ataupun tak, mana yang korang perlu fokuskan, internet mana yang perlu dapat download lagi awal dan sebagainya.
kita memang ada dekat sini. And aku suka lah dengan dia punya UI, dia punya graphics looks really pretty je. And kalau ikutkan, kita boleh deep dive lagi kita punya setting untuk buat kita punya custom sendiri untuk bagi kita lagi selesa nak main game kan. Lepas tu kau boleh tengok juga contoh macam FPS berapa game tu run, and then kita punya battery, kita punya suhu, tak lupa juga kita punya CPU usage. So benda tu macam okay lah, normal lah kan untuk sebuah gaming phone. Apa yang tak normalnya dekat sini? Yang tak normalnya adalah kita punya kipas dekat sini. Kau nampak kan? Dia punya kipas is actually sangat-sangat besar untuk sebuah telefon especially. Aku akan offkan kipas ni sebab bunyi dia agak bising. Kita cakap tu sekejap lagi. Okay, untuk kipas ni kau boleh nampak dia memang untuk korang maybe akan cakap kecil, tapi untuk aku letak dalam sebuah telefon ni akan kata dia agak besar and sangat-sangat laju. And dia juga ada RGB light tau. So bila korang on, dia akan automatically menyalakan time korang tengah main. Kipas ni macam mana? Korang boleh on and off automatic macam tu juga. And at what usage kita boleh offkan kipas ni? Contohnya macam kalau terlalu bising. Okay, untuk kipas ni actually bila korang main game, dia boleh on dan juga off kan. Dan bukan masa tu je, walaupun CPU korang tak adalah panas-panas, still korang boleh on kan. And kalau aku pun ada masa untuk hidupkan kipas, still aku akan on juga fan tu. Tapi kalau korang tengah charge, dia juga akan function untuk sejukkan korang punya device. So dekat sini membuatkan aku bersoal juga. Kipas ni actually dia sejukkan CPU, dia bukan sejukkan basically phone. Why kita onkan? Dia actually automatically akan on kipas tu tau. Tapi at least dia berguna lah juga. Dia buatkan telefon ni is a bit sejuk. So tak ada salah dekat sini. Yang membuatkan aku agak impressive adalah korang tengok dia punya piping dekat sini is actually across the phone tau. Dia bukan dekat situ je dia sejukkan. Dekat situ sedut, dekat situ dia keluar. So kalau korang tahu basic PC, dia akan ada exhaust fan dan dia juga akan ada intake fan. So dekat sini hujung ni adalah exhaust fan. Yang dekat sebelah kamera ni is actually an intake fan. Kau boleh tahu bila kau tutup ni, dia akan a bit senyap daripada biasa. And bagi aku is agak impressive lah bila dia boleh buat sistem macam ni dalam sebuah telefon and still dia punya size tak besar mana pun kalau ikutkan. Kan? Impressive kan? So dekat sini macam mana performs out bila main game. Contohnya macam aku dah install PUBG Mobile. Aku tahu orang akan prefer main Genshin Impact untuk test dia punya suhu. Untuk aku sendiri to have fun, akan main PUBG Mobile juga. So dekat sini aku kata yeah, it really works. Sebab dia punya suhu memang tak naik. Aku boleh run sampai 60 FPS. Tapi kalau boleh kita nak lah 90 FPS tu kan. And grafik pun aku buat smooth je kalau ikutkan. So dia dapat kekalkan suhu. Cumanya at that kind of suhu, aku tak perlu onkan kipas sebab it's already macam normal suhu je. Ada complain juga dekat sini. That is dia punya bunyi agak kuat bagi aku. Okay, cuba kau dengar dia punya bunyi kipas bila aku run PUBG. So ni adalah bunyi kipas time dia tengah tebur. Dan ni adalah kipas time aku perlahankan. Actually dengar je kalau ikutkan. Dan aku bila main game tu akan dengar lah. And aku lagi prefer kalau dah alang-alang pasang kipas, why not pasang at max volume kan, ataupun max speed. Other than that, korang tak akan dapat dual port yang macam ada dekat ROG Phone 6 tu. Sebab dekat sini ada satu je USB Type-C untuk charge. Dia boleh support sampai 65 watt. And yeah, korang boleh onkan kipas tu time tengah buat charging. And yelah, function lah kan kipas tu untuk buat dua benda dekat sini. Sejukkan phone time tengah main, sejukkan phone time tengah charging. So that telefon tak terbakar. Lepas tu, korang tak perlu nak beli kipas untuk sejukkan kau punya device ataupun bawa carry around. Agak besar kan and agak menyusahkan. Tapi ada kelemahan dia jugalah berbanding dengan ROG Phone. Contohnya dekat sini adalah 5000 mAh sahaja. Tak kurang dan tak terlalu besar sangat. Dia just nice je untuk 5000 mAh on a gaming phone. So dekat sini dia juga run dia punya operating system di sini, that is Red Magic OS 5.5. So dia base dia adalah Android 12. Kata Red Magic dia support sampai 2 tahun dia punya operating system updates. Security aku tak sure, 2 tahun juga kalau tak silap. Sama juga macam Asus ROG Phone 6 Pro juga kalau ikutkan. Alright, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap. For the price, aku boleh kata it's quite expensive tau. RM3,999 untuk dia punya starting. Dia boleh pergi sampai RM4,999 and beza adalah RAM dan juga storage dia boleh pergi sampai 512GB. Tapi apa yang aku boleh kata dekat sini, dia agak menyenangkan bila ada kipas tu. And kau punya charging actually, dia boleh support mana-mana PD. Dia tak macam orang lain. Dia kena pakai kabel dia sendiri, kena pakai adapter dia sendiri. Yang ni, kau boleh pergi sampai 45 watt kalau pakai PD charge. Which means kau boleh pergi dekat mana-mana rumah
and pakai higher speed yang korang boleh cuba dengan Red Magic 7S Pro ni dekat sini. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on the next video. Bye.